أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 11. Muka surat 11. Baris yang ke-14 daripada atas. Baris yang ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka nyatalah bagimu, kata Imam Ghazali rahimahullah, bahawasanya ilmu itu terlebih mulia permata daripada ibadah. Bahawasanya ilmu itu terlebih mulia permata, yakni nisbah permata, terlebih mulia daripada ibadah. Dan tetapi tak dapat tiada bagi hamba daripada ibadah serta dengan ilmu. Dan jika tiada beribadah serta dengan ilmu, dan jika tiada beribadah serta ilmu, adalah ilmunya, ilmu hamba yang tiada beribadah, seperti debu yang bertaburan. Maka bahawasanya ilmu itu menempati pohon kayu, dan ibadah menempati buahnya, buah kepada pohon kayu. Maka mulia itu bagi pohonnya yang berbuah, kerana ia pohon asal. Tetapi manfaat pohon itu sesungguhnya hasillah dengan buahnya, buah kepada pohon. Maka nyatalah, zahirlah, kata Imam Ghazali, bagimu bahawasanya ilmu itu terlebih mulia permata, yakni nisbah permata daripada ibadah. Yang mana terdahulu Imam Ghazali menyatakan bahawa ilmu dan ibadah diumpamakan dengan dua permata. Ilmu dan ibadah diumpamakan dengan dua permata, dua perkara yang paling mahal, ilmu dan ibadah, yang mana diutuskan Rasul kerana ilmu dan ibadah. Kitab dikarang untuk ilmu dan ibadah. Orang yang mengajar tekan ilmu dan ibadah. Orang yang memberi nasihat ilmu dan ibadah. Orang yang tilik fikir agama, tilik fikir pada ilmu dan ibadah. Kemudian ilmu dan ibadah yang diumpamakan dengan dua permata. Tapi antara dua permata ni, ilmu yang terlebih mulia, ilmu yang terlebih afdal daripada ibadah.
Tetapi antara keduanya tidak boleh cerah tanggal. Tetapi antara ilmu dan ibadah, ilmu yang terlebih mulia. Orang yang menuntut ilmu lebih besar pahala daripada orang beribadah. Talabul ilmi sa'atan khairun min qiyami lailatin, Nabi kata. Menuntut ilmu satu saat lebih baik daripada mendirikan satu malam. Nabi SAW bersabda, talabul ilmi yauman khairun min qiyami salasati ashhur. Tuntut ilmu satu hari lebih baik, bukan sama, lebih baik daripada puasa 3 bulan. Tuntut ilmu satu hari lebih baik daripada puasa 3 bulan. Itu antara hadis yang menceritakan kelebihan ilmu daripada ibadah. Tapi ilmu dan ibadah tak boleh cerah tanggal. Cuma antara kedua ni, ilmu dan ibadah, mana yang terlebih mulia, mana yang terlebih afdal, terlebih mulia, terlebih afdal adalah ilmu. Cuma ilmu tanpa ibadah tidak diambil manfaat. Tetapi tidak diambil manfaat pada masa tidak beramal. Sampai masa untuk diambil manfaat, maka mudah-mudah jelah buat amal. Tak perlu dah cari ilmu. Adapun kalau amal ibadah tanpa ilmu, tolak awal-awal dah, tak panggil amal ibadah. Kemudian ilmu manakah yang tanpa amal ibadah? Ilmu manakah tanpa amal ibadah? Ilmu yang paling besar, ibadah yang paling besar adalah ilmu tauhid, ilmu pegangan. Dan amal yang paling besar, ibadah yang paling besar adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ilmu yang paling besar ilmu tauhid. Ia menjadi asas kepada ilmu-ilmu yang lain. Tanpa ilmu tauhid, ilmu fiqh ke ilmu tasawuf ke tidak ada guna. Ilmu tauhid menjadi asas kepada ilmu-ilmu yang lain. Tanpa ilmu tauhid, ilmu fiqh tinggi mana pun, ilmu tasawuf tinggi mana pun tak ada guna. Ilmu tauhid lah ilmu yang paling lebih sekali. Kemudian amalnya apa? Mentauhidkan Allah, beriktikad dengan iktikad ahli sunnah wal jamaah. Itulah sebesar-besar amal ibadah. Maka orang yang ada ilmu tauhid, ada ilmu akidah, tiba-tiba dia tidak mentauhidkan Allah, tiba-tiba dia tidak beriktikad dengan iktikad yang sebenar, tak ada seumpama tu. Pada ni tak ada seumpama tu. Orang yang ada ilmu fiqh semayang, adakah sampai masa semayang dia tak pakai ilmu fiqh semayang dia? Tak ada. Orang yang ada ilmu bacaan Al-Quran, sampai masa membaca Al-Quran tak pakai ilmu dia, pasti dia pakai ilmu dia. Orang berpuasa, orang yang ada ilmu bab puasa, dalam dia berpuasa, dia jagalah hukum hakam puasa berdasar kepada ilmu dia. Orang nak pergi Mekah, belajarnya bab haji, khusus haji. Tapi sampai Mekah, dia tak mau pakai ilmu dia. Dia nak buat haji pesen dia sendiri. Ada ke seumpama tu? Tak ada. Dia duduk Malaysia ni, khusus haji, ambil ilmu saja je. Sampai Mekah, tak mau amal. Lepas tu, buat cara sendiri. Tak ada. Hak ada ilmu, hak amalnya tu terkadang tidak dalam kehidupan harian kita. Dalam kehidupan harian kita kan, kena jaga mata, jaga telinga, jaga lidah, jaga perut, jaga faras,
jaga tangan kaki dalam kehidupan tu. Ilmu ada dah. Perkara yang haram dilihat tetapi langgar juga. Ilmu ada dah. Ada perkara yang dilarang kita dengar juga. Ilmu ada dah. Ada perkara yang haram kita kata dengan lidah, kita kata juga. Ilmu ada. Dalam bab makan minum ni cari harta, jaga hukum hakam. Jangan terbabit dengan perkara-perkara yang haram. Tapi oleh kerana tomok pada dunia, hak haram langgar. Tak ada orang jahil sampai ke hukum rasuah tu haram dan sebesar tak tahu dia ingat ke halal. Tak ada orang jahil gitu. Tapi oleh kerana tomok dilanggar hukum hakam. Ilmu ada tapi amalnya tidak. Jangan terbabit dengan riba, tapi terbabit dengan riba juga. Semua orang tahu belaka riba haram dan sebesar diisytiharkan perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hak tak beramal. Ini contoh ilmu ada tapi tak beramal. Hak tangan kaki macam mana? Sekarang ni jari macam mana? Hak ada dalam media sekarang lah. Media apa? Hak tangan tu lah dengan teleponnya, dengan apa semua sekarang ni. Ni nak siapa musing dah ni. Nak siapa musing dah ni, ilmu ada kan? Kena dah mana umpatan yang diharamkan ijma' ulama' dosa besar. Mana makian yang diharamkan oleh makian yang diharamkan oleh syarak dosa besar, dosa anak Adam. Mana fitnah yang diharamkan dosa besar, dosa anak Adam. Jaga molek. Jaga molek. Umpatan makian fitnah, jaga molek. Kita share je, bukan hak kita. Hak kita dah lah. Masuk di hak kita, kita share, kita lah hak kita lah. Tapi kita ambil hak orang, macam sistem piramid lah. Kalau orang menegak je, bukan menegak dah. Atau sistem piramid itu. Hak masing-masing, tapi hak atas lagi banyak boleh. Tapi hak tengah, hak bawah ni, hak dia juga. Tapi hak atas tu lagi besar. Tapi masing-masing, hak masing-masing dah tu. Mana ni? Kena jagalah tu. Tapi kadang-kadang kerana hawa nafsu, ilmu ada, tapi amalnya tidak. Peliharanya tidak. Daripada perkara-perkara yang diharamkan. Ke kita ingat umpatan makian ni hanya lidah? Umpatan makian yang lebih kekal lamanya, yang lebih terkesannya adalah dengan jari. Itu umpatan makian yang lebih besar. Umpatan makian dengan lidah sekali jalan je. Sekali jalan je lah. Kalau tak ada rakaman lah. Sekarang ni ada rakaman belaka sekarang ni. Orang rakam, orang dulu berkelahi, maki memaki, orang rakam, orang pun TikTok. Tu berulang-ulang orang dengar. Hak maki yang tu lah. Ni kalau nak cerita, kalau maki yang hak asal lah. Dia maki, sekali maki je. Habislah suara tu. Tapi kalau maki yang dengan tulisan, bila nak hilang maki yang tu? Orang baca, maki yang tu. Sama dengan umpatan. Kita ada ilmu, kena amal. Ni, kena amal. Ilmu ada tak beramal, tak ada faedah ilmu tu. Bukan lebih berat lagi seksaan pada hari akhirat dengan orang jahil yang langgar hukum hakam. Orang jahil yang langgar hukum hakam tetap dosa besar. Orang jahil mengumpat, maki hamu fitnah, dosa besar. Bukan kerana jahil jadi dosa kecil dah. Tapi lagi berat orang yang ada ilmu, yang masih lagi mengumpat, yang lagi memaki, memfitnah, lebih berat lagi seksaan pada hari akhirat. Bukan makna orang jahil jadi harus kepada dia, bukan. Ini hak ilmu yang kita nak jaga dalam kehidupan. Dalam bab pegangan dengan ilmu tauhid, dengan ilmu akidah yang sebenar, pegangan tetap dah.
Ilmu dalam bab semayang bang, tu dalam masa amal tetap dah. Satu laginya ilmu hak berkaitan dengan ketaatan batin. Kita tahu dah taubah, ikhlas, syukur, sabar, tawakul, redha, wajib ijma' ulama. Kena semakan sifat ni dalam hati kita. Riya, ujub, takabur, hasad. Kita maklum dah haram ijma' ulama. Pelihara daripada hati kita. Ilmu ada, amal tu kena mujahadah. Kalau ilmu tak ada, taubah pun tak kena, tu tak bicara. Taubah pun tak kena. Taubah ni semai sunat taubah banyak lah. Itu semai sunat. Taubah wajib. Semai sunat taubah tu bukan rukun dia. Tapi sunat lah semai sunat taubah tu. Tapi bukan rukun taubah. Sebab taubah wajib, maka rukunnya pasti wajib. Semai sunat taubah, hukumnya sunat. Itu bukan rukun taubah. Tapi semayanglah sunat taubah. Tapi apa dia rukun taubah? Itu balik pada ilmu lah. Dosa ada berapa bahagian? Dosa ada berapa bahagian? Dosa ada berapa peringkat? Ada dosa pada usuluddin, ada dosa pada furuuddin. Dosa pada usuluddin, dosa pada tapak agama. Yang pertama, hak dosa pegangan-pegangan yang kafir. Dosa pegangan-pegangan yang bid'ah. Itu dosa dalam bab usuluddin. Barulah pergi pada dosa bab furuuddin, zahir ataupun batin. Dosa furuuddin ni pula ada dosa dengan Allah. Ada dosa dengan Allah berkait dengan kefarduan. Ada dosa dengan Allah berkait kesalahan dengan anak Adam. Rukun taubahnya mana? Tu balik pada ilmu. Kalau ilmu tak ada bicara lah. Tapi ilmu ada, taubahnya tidak. Dia panggil apa? Ada ilmu tidak beramal. Tapi ilmu yang paling besar, amal yang paling besar adalah ilmu tauhid. Amalnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu akidah yang paling besar, amalnya berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada yang paling besar melainkan tauhid dan salat. Nabi kata tidak ada yang paling besar. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha lam yafrid syai'an afdala minat tauhid was salah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan akan sesuatu yang lebih afdal daripada tauhid dan salat. Tidak ada. Yang paling besar kefarduan adalah tauhid dan salat. Walau kana syai'un afdala minhu laftaradahu ala malaikatih. Dan jikalau Nabi kata ada sesuatu yang lebih afdal daripada tauhid dan salat, nescaya Allah akan memfardukan sesuatu tadi atas malaikat. Tapi tidak difardukan pada malaikat, melainkan mentauhidkan Allah. Malaikat mentauhidkan Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Malaikat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu paling besar. Malaikat sembahyang, rukuk, sujud malaikatnya. Ini hak paling besar. Tidak ada yang paling besar, tidak ada kefaduan yang paling besar melainkan tauhid dan salat. Jadi ilmu yang paling besar ilmu tauhid, amal yang paling besar adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu mana yang tidak diamal tadilah dalam kehidupan kita, kena jaga sekalian anggota kita. Dalam kehidupan kita, tambahan pula di antara kesalahannya adalah kesalahan kita sesama kita yang paling sukar untuk diampuni. Sebab apa? Kena minta maaf dahulu dengan sesama kita, barulah minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Kena minta maaf dahulu, kena berhadapan dahulu sesama kita, dimaafkan, kemudian minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ada, kena amal, kena jaga diri kita molek.
Maka nyatalah bagimu bahawa ilmu itu terlebih mulia permata, yang ini sebuah permata daripada ibadah. Dan tetapi tak dapat tiada ni wajib dan mestilah. Tak dapat tiada bagi hamba pada ibadah serta dengan ilmu. Ilmu ada, beramal lah. Tak dapat tidak, wajib beramal. Dan jika tiada ada bagi hamba tu ibadah serta dengan ilmu, tidak beramal, ilmu ada, kata Ghazali, adalah ilmunya itu seperti debu yang bertaburan. Seperti debu yang bertaburan. Kenapa ni? Tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Ilmu dia akan jadi seperti debu yang bertaburan. Tapi diri ilmu tu sendiri, apabila berilmu, dia sudah menunaikan satu kewajipan. Apa kewajipannya? Kewajipan ijma' ulama' tuntut ilmu. Tuntut ilmu tu kewajipan ijma' ulama'. Ada ilmu, wajib dia amal pula. Kalau ilmu tu berkaitan dengan amal yang wajib. Dia ada ilmu, dia belajar molek dah. Adalah dia punya faedah dia. Lepas daripada tuntutan kewajipan tuntut ilmu. Tapi wajib beramal. Kalau itu berkait dengan perkara yang wajib. Maka, yakni kerana bahawasanya ilmu itu bandingan dia menempati pohon kayu dan ibadah menempati buahnya. Kalau kita manzilah, kita tak sebut menempati tau, kita sebut menepati, kan gitu. Menempati ni macam mana? Buat bandingan ni, ilmu ni umpama pohon kayu, amal ibadah umpama buah. Jadi ilmu menepati pohon kayu, amal ibadah menepati buah. Menepati ke menempati? Menepati ke menempati? Ada M tau. Menepati. Menepati. Bukan menempati tau. Menempati tu macam penempatan. Penempatan sementara. Tak. Ejaan Jawi ni tak sedap soal lah. Ejaan Jawi ni, terjemahan ni memang menempati. Rumi dia tulis mana? Ada M. Ada M. Tahu mana M ke? Memang M lah. Kalau kita bahasa kita sekarang. Menempati. Menepati tau. Jadi dalam Rumi pun dia buat M lah. Memang buat M sebab ini ada mim ni. Dan ni ada mim. Mim, nun, mim. Per alif, te, ye. Mim, nun, mim. Menempati. Bukan. Hak logat lama, bahasa lama kita dak baiki. Tapi kita kena letak logat kita pula. Aku tak faham. Maksudnya kita kata pohon kayu, ilmu ni pohon kayu, amal ibadah ni buah dia. Gitulah. Menepati je tau. Maka ini kerana bahawasanya ilmu itu menepati pohon kayu, bandingan, dan ibadah menepati buahnya. Maka mulia itu bagi pohonnya yang berbuah. Mulianya pohon kayu ni yang berbuah. Mana ilmu yang diamalkan.
Kerana ia pohon kayu ni asal kepada buah. Tak ada pohon kayu, tak ada buah. Tak ada ilmu, tak ada amal ibadah. Tu orang dah buat tu tak panggil amal ibadah tanpa ilmu. Jadi memanglah pohon kayu ni lebih mulia sebab dia asal. Tanpa pohon kayu tak ada buah. Tanpa ilmu tak ada amal ibadah. Buat amal ibadah sekalipun tak akan panggil amal ibadah. Tetapi manfaat ilmu, manfaat pohon kayu ni yang ianya adalah asal kepada buah, manfaatnya itu sesungguhnya hasil manfaat guna dengan buah pohon kayu ni banding gitu. Jadi pohon kayu ni memanglah dia hak mulia sebab dia asal. Tapi pohon kayu mana yang bermanfaat? Pohon kayu yang hasil dengan ada buah. Kalau tak ada buah, tak ada manfaat. Pohon kayu tu tak ada manfaat. Tak ada manfaat pun pada masa tidak berbuah. Sampai masa berbuah bermanfaat lah. Tak ada manfaat pun ada jugalah sikit-sikit manfaat. Orang boleh berteduh, adalah sikit-sikit manfaat. Tapi manfaat sebenar pohon kayu ni buah. Tak buah tebang dia orang lah. Pohon kayu mula-mula tu tuan dia kata tengoklah tak buah lagi. Tak buah lagi, pas setahun tak buah, akhir orang tebang lah. Boleh berteduh pun hari-hari nak kena sapu daun dia. Boleh teduh boleh lah. Kan je tak panas kawasan rumah. Tapi daun banyak sangat. Buahnya tak ada, akhir tebang dia orang. Tapi tanpa pohon kayu tak cakap. Tak ada dah cakap buah. Tanpa ilmu tak ada cakap beramal ibadah. Tanpa ilmu tak cakap beramal ibadah. Terutama sekali ilmu tauhid, ilmu akidah. Tak ada ni, tak ada. Semayang pekoh comel macam mana pun tak ada. Baca Quran comel hukum hakam sekalipun tak ada bicara. Kalau ilmu tauhid, ilmu akidah tidak diutamakan, tak ada bicara. Ilmu nombor satunya. Mudah pergi kepada amal. Tambahan pula ilmu ini sebenarnya kewajipan atas kita sebagai ibu bapa. Ilmu kewajipan atas kita sebagai ibu bapa. Orang ni disebut ibu bapa Allah. Apa kita nak ukir ibu bapa yang sudah tak ada? Kenapa kita nak ukir ibu bapa yang sudah tak ada? Ni ibu bapa ni cokoh depan ni ibu bapa belaka. Kalau dak lagi pun bujang akhir akan jadi ibu bapa juga. Hak tak kahwin lagi tak jadi ibu bapa lagi, tapi akhirnya akan jadi ibu bapa. Kita ni lah ibu bapa. Ilmu ni kena lengkapkan kepada anak kita sebelum mereka balik. Ilmu fardhain tauhid, ilmu fardhain fiqh, ilmu fardhain tasawuf. Mereka balik serta berilmu, punya beramal atas mereka. Tapi amal mereka kita sudah tekan. Sebelum mereka balik sembahyang kita sudah tekan. Sebelum mereka balik amal sembahyang tu, tapi dengan ilmu. Kalau kita ilmu tidak dititik beratkan bab sembahyang, hanya suruh amal sahaja, itu bukan sembahyang. Memanglah Nabi perintah kita suruh anak kita dengan sembahyang bila umur 7 tahun. Nabi bukan perintah suruh sembahyang sahaja. Ada dua hadis. Satu hadisnya Nabi perintah kepada kita murus sabiyas salah. Suruh oleh kamu akan anak kamu akan sembahyang bila umur 7 tahun. Hadis yang lain pula Nabi bersabda, alimu sabiyas salah, ajar oleh kamu akan anak-anak akan sembahyang bila umur 7 tahun. Ajar sembahyang. Ajar bab taharah lengkap molek. Kalau anak perempuan pula ajar bab nipah molek.
ajar baik nipah molek kepada anak perempuan, kewajipan ibu bapa. Tapi tak ajar bab taharah. Syarat bagi tiap-tiap rukun semayang pun tak ajar. Syarat berjemaah pun tak ajar. Suruh semayang je. Hak ni bukan. Kalau kita seumpama tu bertaubah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, tersungkur kita di padang mahsyar. Hak anak-anak tu tak boleh nak buat apa dah. Bila dia sudah berdikari, dia sudah besar, dia sudah hidup sendiri, maka menjadi kewajipan kepada kita suruh ma'ruf, cegah munkar. Apa kewajipan kita? Suruh dia belajar fadha'im molek. Apa kewajipan kita? Cegah daripada mungkar, dosa besar jahil fardu ain. Tu tanggungjawab kita lah pula tu. Suruh makruf, cegah mungkar. Kita nak ajar mereka sebagai ibu bapa pada anak, mereka sudah sendiri. Tapi maknanya kita cuai daripada menunaikan satu kewajipan nombor satu sebagai ibu bapa. Makan minum tu kewajipan ibu bapa lah. Tapi yang paling besarnya agama. Yang paling besar kepada kita ibu bapa adalah agama. Hak tu hak paling besar sekali. Tanggungjawab kita sebagai ibu bapa. Beri agama kepada anak kita sebelum balik. Apa dia agama? Islam, iman dan ihsan. Melengkapi ilmu fadha'in tauhid, fiqh, tasawuf sebelum mereka balik. Itu agama yang kita wajib kena beri sebelum mereka balik. Ini hak nombor satu, paling besar sekali. Baru ni saya ada dengar khutbah nikah. Tapi khutbah nikah nampak tu imam tu nampak buku kertas khutbah tu ada depan. Kertas dia ada kertas khutbah nikah. Hak jabat agama berkali, tapi nampak tu imam tu hak dia sendiri capuh dia tu. Dia tekan ilmu fardu ain kepada suami tu, suami ada depan tu. Makna kena ajar isteri dengan ilmu fardu ain. Kau tak pandai, kena sama-sama belajar. Apabila dikurniakan anak nanti, kena ajar ilmu fardu ain kepada anak-anak. Dia tekan dalam khutbah. Khutbah ni khutbah nikah. Tapi pandai juga tu imam ni. Hak ni nasihat kepada pengantin baru dan pengantin lama, dia kata. Tu tak ada dalam teks khutbah jabat agama ni. Dia ada teks khutbah nikah hak jabat agama lah, mesti ada. Sebab tu imam nikah ni tak pandai nak ceramah, melainkan dia kena tengok kertas. Bukan semua boleh ceramah. Tu imam nikah boleh ceramah lah ke? Dia adalah teks dia tu. Khutbah nikah jabat agama. Ini peringatan kepada pengantin baru dan pengantin lama. Kalau kita sebagai suami tak boleh nak ajak isteri, kita sama-sama belajar, akan datang dikurniakan anak, wajib kita ajar anak kita. Hak ni hak nombor satu. Hak makan minum ni, binatang pun dia buat alik makanan untuk anak dia, binatang pun tahu nak cari makan minum untuk anak dia. Hak bab makan minum, hak bab agama. Agama ni bukan khotang baca Quran. Agama ni akidah yang terkandung dalam Al-Quran. Agama ni amal zahir batin yang terkandung dalam Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah sunat selebih-lebih zikir. Sunat selebih-lebih zikir membaca Al-Quran. Agamanya hak terkandung dalam Al-Quran tu. Itu agama. Oh, ni yang paling besar sekali. Ilmu agama sebelum balik. Kita faham anak kita alhamdulillah Quran khatam daripada kalau rendah belaka. Baguslah. Tapi hak ilmu fardu ain ni mana? Yang paling besar sekali ilmu. Mereka balik serta ilmu, mereka berakidah dengan akidah Ahlussunnah Jemaah. Itu amal yang paling besar. Mereka bersembahyang dengan sembahyang sebenar. Taharah mereka pandai
syarat bagi sembahyang pandai, syarat bagi rukun pandai. Ni sembahyang sebenar. Dan kita ajar dengan ilmu fadhil tasawuf supaya hati mereka hati yang baik, bersifat dengan sifat yang dipuji pada syarak, tidak bersifat hati dengan sifat dicela pada syarak. Kita latih mereka, kita ajar mereka jaga mata, jaga telinga, jaga lidah, jaga perut, jaga paras, jaga tangan kaki. Ni. Tapi ilmu lah sebelum balik tu. Lepas balik mereka pun hidup sendiri. Ada juga hak mereka langgar. Itu panggil apa? Tidak beramal dengan ilmu. Ibu bapa tak ada salah dah. Tapi ilmu yang paling besar, amal yang paling besar tetap dah di anak kita. Mereka pasti berakidah dengan akidah Ahlussunnah Jamaah. Mereka tak ubah dah. Faktor nombor 1, anak yang beriman. Jadi waladun solihun yad'ulah ni anak yang beriman. Anak yang soleh, nak sapa tangga soleh ni selebih-lebih kedudukan maqam syariah. Nak sapa tangga soleh kan 3 amal yang tidak akan putus walaupun seseorang anak Adam mati. 3 perkara tidak akan putus. Di antaranya waladun solihun yad'ulah, anak yang soleh. Apa dia soleh? Bersopan santun, menutupi aurah, taat pada ibu bapa. Ya juga tu. Tapi bukan hak tu soleh, bukan sekata-kata tu soleh. Soleh ni anak yang menunaikan sekalian kewajipan hubungan dengan Allah dan menunaikan sekalian kewajipan hubungan dengan sesama manusia. Itu soleh setinggi-tinggi makam syariah. Kita orang tua ni pun sapa tangga soleh tu pun tak pun nak sapa. Dah apa makna anak yang soleh? Anak yang beriman. Anak yang beriman. Anak yang beriman ni dia sembahyang, pahala ibu bapa. Anak yang beriman ni berpuasa dengan ilmu, pahala pada ibu bapa. Tapi nenek ada perkara yang dia langgar, tak ada kaitan dengan ibu bapa. Itu dosa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makna apa ni? Ini bekalan kita. Anak yang beriman, anak yang berakidah. Dia ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Hak dosa-dosa dilakukan, dia dengan Allah Ta'ala. Ibu bapa tak kena. Tapi anak yang beriman tadi ada kebaikan. Pasti mereka sembahyang, pahala pada ibu bapa. Dan kebaikan-kebaikan lain, tolong orang ke apa ke, pahala pada ibu bapa. Tapi anak yang beriman, yang berakidah. Tapi kalau sembahyang tak tinggal, baik, berjuru, dia pemurah apa, tapi akidah tak betul, semua yang dilakukan tu tidak akan diterima oleh Allah. Dia tak ada pahala, ibu bapa pun tak ada pahala. Bukan ibu bapa yang cuai pada mendidik ilmu yang paling besar, ilmu akidah, ibu bapa akan dipersoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan dengan ilmu. Kemudian ilmu yang paling besar, ilmu tauhid, ilmu akidah. Maka tiba-tiba tak dapat tiada bagi hamba daripada ibadah supaya sempurna baginya bagi hamba kemuliaan ilmu. Mesti kena beramal ibadah untuk dapat kemuliaan ilmu. Dan tak dapat tiada bagi hamba itu. Ni jatuh serah. Dan tak dapat bagi hamba, gitu dah. Hak Rumi macam mana? Dan tak dapat bagi hamba, tak dapat tiada. Kena ada tiada selagi. Tak dapat tiada, tak dapat tiada. Kita sebut je tu tak dapat. Dia tak ada tak tu, dia je. Tak dapat tiada. Gitu dah. Tak dapat tiada, bunyi pelik pula lah. Hak tadi, maka tiba-tiba tak dapat tiada, wajib, mesti bagi hamba daripada ibadah. Ilmu ada, kena ibadah, kena beramal supaya sempurna baginya, bagi hamba kemuliaan ilmu. Dan tak dapat tiada, sama je,
Bagi hamba itu bahawa ada ia hamba daripada kedua perkara itu, mana ilmu dan ibadah bahagiannya dan perolehannya. Jadi hamba ni kena ada dua, ilmu, ibadah. Kena ada bahagian ilmu dan ibadah dan perolehan daripada ilmu dan ibadah. Dan dari kerana inilah, kerana tak dapat tiada bagi hamba daripada ibadah serta dengan ilmu, tak dapat tiada daripada hamba daripada dua perkara ni. Berkata Hasan Al-Basri rahimahullah, Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Hasan Al-Basri ni lahir pada masa pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dipanggil tabi'in lah, bukan sahabat, tapi min kibarit tabi'in, daripada ulama tabi'in yang besar. Hasan Al-Basri kata, Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, tuntut olehmu akan ilmu. Tuntut ini akan sebagai tuntut yang tiada mudarat dengan ibadah. Cari ilmu, jangan terjejah ibadah kita. Jangan terjejah ibadah kita. Dan tuntut olehmu akan ibadah ini, tuntut ini akan tuntut yang tiada mudarat dengan ilmu. Mana tuntut ilmu jangan sampai ke tinggal ibadah. Tuntut ibadah jangan sampai tinggal ilmu. Dua-dua kena ada bagi hamba. Ilmu, ibadah. Ilmu, ibadah. Mana cari ilmu jangan sampai ke mudarat ataupun terjejah amal ibadah. Tak sempat dah nak amal ibadah. Sebab apa? Nak tuntut ilmu. Jangan seumpama tu. Tuntut ibadah pula sebagai tuntut yang mana tidak mudarat kita dengan ilmu. Tidak mudarat kita dengan ilmu. Kena ada kedua-dua. Kena ada kedua-dua. Terutama sekali ilmu. Tanpa ilmu buat amal ibadah, amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tanpa ilmu, orang jahil, maka ibadahnya tidak akan diterima. Orang yang berilmu ni, walaupun ada perkara yang dilanggar, tapi dia tetap ada panduan dalam kehidupan. Dia tahu perkara yang dilakukan perkara salah, terbuka hati kemudian bertaubah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dalam Sirajut Talibin ni didatangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada menghuraikan bicara kita sekarang lah. Ilmu ibadah pun tetap ditekan bab ilmu. Didatangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-alimu habibullah walau kana fasiqa wal jahilu aduwullah walau kana abida. Orang yang berilmu kekasih Allah, walau kana fasiqa, sekalipun dia fasik, ada perkara agama dia langgar, dia tetap kekasih Allah. Wal jahilu, orang jahil, aduwullah, musuh Allah, walau kana abida, walaupun dia kuat ibadat. Tapi jangan salah faham ni. Oh, kalau gitu janji berilmu, fasik pun tak apa. Jangan salah faham. Tapi nak ceritanya kelebihan ilmu tu. Didatangkan di Nabi, al-alimu habibullah walau kana fasiqa wal jahilu aduwullah walau kana abida. Orang yang berilmu kekasih Allah walaupun dia fasik. Orang yang jahil musuh Allah Subhanahu wa ta'ala walau kana abida, walaupun dia orang kuat buat amal ibadah, tetap musuh Allah. Kenapa? Buat amal ibadah, akidah terpesong, musuh Allah. Buat amal ibadah tak betul dengan hukum hakam, tidak sah, dosa besar, musuh Allah. Sembahyang hukum fiqh kata tidak sah, tidak sah gitu je, dosa besar, musuh Allah.
Kuat amal ibadah, hati serta dengan riya, ujub dan takabur, musuh Allah. Terutama sekalinya wa amal ibadah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ada ke orang sembahyang bang mensyirikkan Allah? Mensyirikkan Allah pada perbuatan, tidak mentauhidkan Allah pada perbuatan. Memanglah orang yang buat amal ibadah hanya menyembah zat Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah zat Tuhan yang lain. Tetapi terkadang berpegang dengan akidah yang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ini musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini musuh Allah yang paling besar sekali adalah mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mentauhidkan Allah pada perbuatan. Mentauhidkan Allah pada zat, clear, beres. Mentauhidkan Allah pada sifat, itu beres. Mentauhidkan Allah pada perbuatan. Hak kita ngaji kaedah sifat 20 tu. Mentauhidkan Allah pada perbuatan, dua tauhid, dua makna di situ. Keluar dua tauhid. Mentauhidkan Allah pada perbuatan, keluar tertolak dua kesyirikan. Syirik pada perbuatan. Ni balik pada ilmu lah. Tapi kalau orang jahil tak tahu hak ni. Orang jahil dia tak tahu. Orang yang berilmu pastilah mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Tapi kalau orang jahil, hak rukun iman terang-terang tu pun tidak dipegangi. Rukun iman yang keenam, baik jahat qada qadar. Hak jahat pun qada qadar. Orang yang kufur dan orang yang melakukan maksiat qada qadar. Itu rukun iman yang keenam. Tiba-tiba berpegang perkara jahat, bukan hak Tuhan, bukan qada qadar, hak jahat tu. Ini musuh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kerana jahil. Wal jahilu aduwullahi walau kana abida. Orang jahil ni adalah musuh Allah Subhanahu wa taala sekalipun ia orang yang melakukan amal ibadah. Tapi antara dua ni tak boleh cerah tangga, ilmu dan ibadah tak boleh cerah tangga. Tapi yang paling mulia, yang paling afdal adalah ibadah. Dan tatkala tetaplah, kejaplah bahawa tak dapat tiada bagi hamba itu daripada keduanya, daripada ilmu dan ibadah sekaliannya, maka ilmu itu terlebih utama, terlebih afdal, terlebih mustahak dengan dia mendahulu akan ilmu atas ibadah tak dapat tiada. Kerana bahawasanya ia ilmu asalnya umbi kepada ibadah. Ilmu ibadah tak lepas di sini. Tapi tak dapat tidak, wajib kita mendahului ilmu atas ibadah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.